Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muniraiwani binti Muda, pelajar EDUP 2120D, pengantar Sosiologi Pendidikan, akan membentangkan tugasan yang bertajuk Analisis Kepelbagaian Sosial Budaya dan Implikasinya terhadap Pendidikan serta peranan guru dalam mewujudkan perpaduan nasional dalam kalangan pelajar. Topik pembentangan saya pada hari ini ialah Analisis Kepelbagaian Sosial Budaya, Implikasi Kepelbagaian Sosial Budaya terhadap Pendidikan dan peranan guru dalam mewujudkan perpaduan nasional dalam kalangan pelajar. Apa itu konsep kepelbagaian sosial budaya? Menurut Kamus Dewan edisi ketiga 2002, kepelbagaian membawa maksud perihal berbagai-bagai jenis atau berlainan jenisnya. Sosial budaya pula membawa maksud hubungan masyarakat dengan budaya seperti cara hidup dan adat istiadat. Ia juga boleh diklasifikasikan sebagai amalan gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat, lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan dalam pelbagai bidang untuk memberi kepuasan dan merangsang pembangunan hidup masyarakat tersebut. Manakala kepelbagaian sosial budaya pula membawa maksud pelbagai jenis hubungan masyarakat dengan budaya. Kepelbagaian sosial budaya boleh ditinjau dari segi bangsa, bahasa, adab resam, struktur masyarakat, kelas sosial, kepercayaan dan jantina. Mengikut demografis di Semenanjung Malaysia, kumpulan etnik yang terbesar adalah kaum Melayu, Cina dan India dan lain-lain adalah mewakili Punjabi, Sikh, orang asli dan sebagainya. Statistik masyarakat Malaysia menurut Jabatan Perangkaan pada tahun 2021, etnik yang paling ramai ialah Bumiputera iaitu sebanyak 20.9 juta bersamaan 69.7%. Yang kedua adalah Cina iaitu 6.7 juta bersamaan 22.5%. Seterusnya adalah kaum India iaitu 2.0 juta bersamaan 6.8% dan diikuti etnik lain-lain iaitu 0.3 juta bersamaan 1.0%. Seterusnya ialah implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap pendidikan. Implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap pendidikan terbahagi kepada 4, iaitu murid, guru, sekolah dan kurikulum tersirat. Mari kita lihat dengan lebih terperinci apa yang dimaksudkan dengan 4 aspek tersebut. Kita akan melihat kepada implikasi kepelbagaian sosial budaya yang pertama iaitu murid. Setiap murid adalah unik dan berbeza memandangkan latar belakang mereka yang berlainan. Mereka membesar dan terbentuk hasil interaksi dalam persekitaran masing-masing. Oleh itu, budaya sememangnya merupakan faktor pengaruh yang paling berkesan ke atas perkembangan mereka seperti cara mereka berfikir, bertindak, pandangan, perasaan dan pembawaan. Faktor kedua ialah implikasi terhadap kepelbagaian sosial budaya termasuklah kemahiran dan penguasaan bahasa yang berbeza. Sesetengah murid hanya menguasai dialek bahasa ibunda semata-mata dan berkemungkinan mereka akan menghadapi masalah pembelajaran seperti kurang faham bahan yang dibaca dan kurang faham penerangan guru. Kesannya, mereka akan ketinggalan dalam pelajaran. Di samping itu, murid yang menguasai 2 atau lebih bahasa dengan kosakata yang terbatas atau meluas juga salah satu implikasi kepelbagaian sosial budaya. Seterusnya, implikasi terhadap kaum etnik. Pelajar yang tinggal dan belajar dalam lingkungan satu etnik biasanya mengamalkan budaya, cara fikir dan pandangan yang sama dan mereka akan kurang
mendapat pendedahan akan budaya kaum lain. Kemungkinan proses penyesuaian diri dengan kaum atau etnik lain akan menjadi sesuatu yang sukar. Pelajar yang belajar di sekolah dan persekitaran yang disertai oleh pelbagai kaum etnik akan terdedah kepada amalan, adab resan, pandangan dan cara fikir kaum etnik yang berbeza. Pelajar dalam situasi ini akan dapat belajar bahasa etnik lain secara tidak langsung. Mereka saling menerima dan saling menghormati dapat dipupuk hasil dari pergaulan mereka. Seterusnya adalah kelas sosial. Pelajar terdiri daripada pelbagai kelas sosial seperti rendah, sederhana dan tinggi. Kelas sosial wujud hasil taraf pendidikan dan taraf sosio-ekonomi keluarga. Pelajar yang tergolong dalam kelas sosial rendah mungkin menghadapi masalah berkaitan rapat dengan pembiayaan, kemudahan belajar, kurang kelengkapan untuk belajar dan sebagainya. Kesannya, pelajar menjadi kurang bersemangat dan berisiko menghadapi masalah keciciran dalam persekolahan. Implikasi yang dihadapi oleh murid terhadap kepelbagaian sosial budaya yang seterusnya adalah penempatan. Pelajar bandar dan pinggir bandar lebih terdedah kepada kepelbagaian budaya etnik yang berbeza berdasarkan taraf sosioekonomi dan persekitaran mereka. Terdapat pelajar-pelajar yang tergolong dalam kelompok miskin bandar, kelas sederhana yang rata-rata anak pegawai kerajaan dan swasta juga mereka yang kaya raya. Budaya pelajar akan dapat dilihat daripada aspek tumpuan perhatian kepada pelajaran, kemampuan berbelanja, tingkah laku dan pandangan terhadap tugas, dan ini akan jelas dilihat berbeza kerana ia bergantung kepada aspirasi ibu bapa, jenis pekerjaan, pandangan terhadap pendidikan dan sebagainya. Pelajar luar bandar dan pendalaman pula selalunya mengamalkan budaya yang sama, etnik yang sama, pandangan dunia yang serupa dan sebagainya. Rata-rata pelajar di luar bandar kurang mendatangkan masalah kepada sekolah dari segi tingkah laku. Implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap murid juga termasuklah gender. Contohnya, pelajar perempuan lebih tekun memberikan perhatian dalam pembelajaran, mematuhi peraturan bilik darjah dan sekolah. Mereka juga lebih kemas dan teratur menunjukkan prestasi baik pada peringkat rendah, manakala lelaki menunjukkan prestasi lebih baik pada peringkat menengah. Pelajar lelaki biasanya lebih mendapat perhatian guru dalam pembelajaran dan interaksi dengan guru akan menjadi lebih baik dalam mata pelajaran pengiraan dan mereka lemah dalam mata pelajaran sastra dan bahasa. Budaya yang diamalkan di sekolah akan membentuk penerimaan kelainan gender, keupayaan dan prestasi mengikut gender. Seterusnya adalah faktor guru. Implikasi kepelbagaian sosial budaya kepada guru adalah dari segi layanan adil terhadap setiap murid. Guru haruslah mengenali latar belakang pelajar, taraf sosioekonomi, tempat tinggal, budaya, adab resan, kepercayaan dan agama, dan ini akan membolehkan guru memberikan layanan yang lebih adil kepada pelajar mengikut keperluan individu. Guru tidak seharusnya menggunakan maklumat latar belakang keluarga pelajar untuk memberi layanan yang berbeza setiap pelajar. Apabila guru memahami situasi pelajar, dapatlah guru merancang pembelajaran yang berkesan. Implikasi yang seterusnya adalah berkaitan dengan bahan sumber pembelajaran. Pembelajaran yang berkesan akan berlaku sekiranya bahan sumber pembelajaran sesuai dengan pengetahuan dan budaya pelajar. Contohnya, sebuah kelas yang terdiri daripada pelbagai kaum dominan dan etnik minoriti, pelajar minoriti mungkin berasa terabai dan tidak dihargai sekiranya tidak ada unsur-unsur budaya etnik dalam sumber pembelajaran. Walau bagaimanapun buku teks disediakan, guru perlu juga menyediakan sumber tambahan yang sesuai dengan pengalaman pelajar agar pembelajaran bermakna boleh berlaku.
Guru haruslah mengelakkan unsur-unsur negatif dan sensitif bagi mana-mana etnik. Pemilihan sumber yang baik perlu dilihat daripada penggunaan bahasa dan istilah yang tidak ada unsur-unsur sensitif dari segi gender, etnik dan kepercayaan. Pemilihan bentuk bahasa dan istilah yang dapat diterima, tidak bias dan prejudis perlu diutamakan. Ketiga ialah implikasi terhadap pembelajaran kooperatif. Pendidikan yang sama bukan bermakna sistem penyampaian yang sama digunakan untuk semua pelajar. Kesaksamaan bergantung kepada persekitaran tempat tinggal pelajar, faktor status sosioekonomi keluarga dan gaya pembelajaran pelajar. Kesedaran budaya mikro kumpulan etnik yang berbeza dapat membantu mengeratkan hubungan dan mewujudkan kerjasama dan toleransi yang diperlukan dalam masyarakat majmuk. Seterusnya adalah aspirasi atau jangkaan guru. Guru hendaklah sedar bahawa potensi pelajar bukan berdasarkan kelas sosial, jantina atau bangsa. Guru perlu berubah sikap dan perspektif terhadap pelajar dan mengelakkan amalan diskriminasi. Guru juga perlu merancang aktiviti pembelajaran yang boleh disertai oleh semua murid tanpa mengira jantina. Darjah dan hubungan. Kawalan tingkah laku bermula melalui peraturan dan rutin bilik darjah. Guru perlu mencatatkan kemajuan dan kelemahan yang terdapat dalam pembelajaran dan pengajaran serta melakukan penambahbaikan. Guru juga harus mempunyai wawasan yang jelas, daya kreativiti serta peka terhadap segala perubahan yang berlaku. Peranan guru sebagai pemudah cara, ejen perubahan dan sumber inspirasi kepada murid adalah jelas dan mempengaruhi dalam sudut kehidupan murid di sekolah. Yang terakhir adalah dari segi bahasa. Apabila pelajar menggunakan bahasa daerah, bahasa ibunda atau dialek tempat mereka, ini akan memudayakan diri mereka dengan mempelajari bahasa ibunda mereka sahaja. Dan ini akan menyukarkan mereka untuk mengikuti pengajaran guru secara efisien. Apabila mereka menggunakan kosakata yang meluas dan menggunakan dialek yang pelbagai, ini akan memudahkan mereka untuk bergaul dengan masyarakat yang lain. Kemahiran komunikasi memainkan peranan penting ke arah pembentukan budaya penyayang. Implikasi yang ketiga adalah dari aspek sekolah. Amalan dalam sistem persekolahan di Malaysia menjurus ke arah kebangsaan dan sistem berpusat. Namun dalam pelaksanaannya wujud jenis-jenis sekolah yang berbeza. Oleh itu, budaya sekolah juga berbeza memandangkan warga sekolah tergolong daripada kaum etnik tertentu dan ini akan mewujudkan budaya yang berbeza di kalangan mereka. Warga sekolah iaitu guru atau pelajar juga mempunyai latar belakang yang berbeza. Sosial budaya akan dipengaruhi oleh amalan etnik majoriti tersebut. Namun, akan wujud juga kepelbagaian berdasarkan budaya mikrosub-etnik daripada aspek bahasa dan adat resam. Seterusnya adalah lokaliti sekolah. Sekolah yang terletak di bandar kebanyakannya disertai oleh pelbagai latar belakang sosial budaya, kelas sosial dan etnik. Sekolah-sekolah luar bandar dan pedalaman biasanya merangkumi satu atau dua kaum etnik yang mempunyai taraf sosioekonomi rendah. Sekolah luar bandar sering menghadapi masalah kekurangan guru, pertukaran guru yang kerap dan prestasi pencapaian yang rendah. Di samping itu juga, sekolah luar bandar akan dipengaruhi aspek sosial budaya setempat yang terbatas. Implikasi yang seterusnya adalah dari aspek kurikulum tersirat. Kurikulum tersirat merujuk kepada cara budaya disalurkan dan sikap dibentuk melalui proses pengajaran, pembelajaran dan pengurusan organisasi sekolah. Budaya dan sikap yang dimaksudkan termasuk kepatuhan kepada autoriti, mematuhi peraturan sekolah, menepati masa, penangguhan ganjaran bekerjasama, hormat menghormati, bertolak ansur dan lain-lain.
Pembentukan sikap dan amalan budaya tidak semestinya diajar secara terancang, tetapi dipelajari dan dihayati pelajar melalui teladan dan amalan yang biasa di sekolah. Yang seterusnya adalah aspek budaya sekolah. Budaya sekolah adalah termasuk peraturan sekolah, keceriaan sekolah, paparan maklumat sekolah, peranan dan hubungan warga sekolah, budaya pelajar, adat resan yang diamalkan, aspirasi sekolah dan jangkaan guru terhadap kumpulan pelajar. Kesan kurikulum tersirat di dalam kelas dapat dilihat dalam dua bentuk, iaitu disengajakan dan tidak disengajakan. Terdapat guru yang tidak dapat menguruskan pembelajaran dengan berkesan terhadap pelajar yang berasal daripada budaya dan sistem nilai yang lain. Justru, berlakunya konflik nilai antara guru dengan pelajar berkenaan. Kesannya ialah guru bertindak bias atau prejudis terhadap pelajar berkenaan. Prejudis atau bias yang tidak disengajakan sering dapat dilihat dalam tindakan guru dalam bilik darjah adalah seperti mengelakkan pelajar-pelajar tertentu dalam aktiviti yang disertai kelas dan memberi pujian kepada pelajar budaya lain dalam pencapaian yang kecil-kecil yang bukan berfokus kepada peningkatan prestasi. Seterusnya, saya akan terangkan peranan guru dalam mewujudkan perpaduan nasional dalam kalangan pelajar. Guru memainkan peranan aktif dan positif sebagai ejen dalam mengurangkan konflik antara kaum dan membina integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan satu proses penyatuan antara kumpulan manusia yang berbeza dari segi latar belakang, status sosial dan budaya untuk membentuk satu entiti yang mempunyai pegangan norma, sistem nilai serta mengamalkan kehidupan bersama. Guru adalah pembina negara bangsa kerana mereka adalah yang membangunkan modal insan dan memastikan pembentukan jati diri murid yang kukuh, berdaya saing, berkeyakinan tinggi dan berpegang teguh kepada agama dan nilai sejagat. Berdasarkan garis panduan KPM dan Pelang Induk Pembangunan Pendidikan, peranan guru sebagai pembina negara bangsa dan modal insan serta mewujudkan integrasi nasional dalam kalangan murid adalah melalui cara-cara seperti memperkasakan bahasa kebangsaan, memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional serta memupuk kecintaan terhadap seni, warisan dan budaya bangsa. Guru juga perlulah menangani cabaran integrasi nasional dengan cara menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan di sekolah sebagai bahasa perpaduan. Justru itu, guru perlulah menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan di sekolah sebagai bahasa perpaduan. Guru haruslah mengutamakan mencintai bahasa Melayu serta menanamkan rasa cinta itu ke dalam jiwa pelajar serta menggalakkan pelajarnya menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar dan bahasa perpaduan di sekolah. Antara cara guru dalam usaha memperkasakan bahasa ini adalah dengan mengadakan program-program seperti pertandingan debat, pidato dan bahas. Selain itu, guru boleh mempelbagaikan strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Guru juga perlu memainkan peranan dengan mempelbagaikan strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Guru yang berkesan ialah guru yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran dan pembelajarannya. Guru boleh mempelbagaikan aktiviti dengan aktiviti-aktiviti seperti nyanyian, persembahan, lakonan, kuis dan sebagainya dengan menggunakan bahasa Melayu. Melalui program-program sebegini akan dapat memupuk kesedaran dan minat murid terhadap bahasa Melayu dan seterusnya dapat mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid di sekolah. Guru juga perlu memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional dengan pelbagai aktiviti yang boleh guru jalankan, antaranya dari bidang kecemerlangan akademik. Aktiviti yang boleh dilaksanakan adalah seperti seminar, karnival, debat dan lain-lain.
Secara keseluruhannya, guru memainkan peranan penting dalam membina integrasi nasional ke arah membentuk perpaduan kaum di sekolah. Pelbagai kaedah yang berkesan perlu digunakan oleh guru untuk mencetuskan kesedaran pelajar tentang tanggungjawab mereka sebagai seorang warga negara dan kepentingan perpaduan dalam kaum di Malaysia. Sekolah merupakan antara institusi penting yang berupaya membantu pembentukan perpaduan kaum melalui proses sosialisasi yang melibatkan pelbagai ejen seperti guru dan rakan sebaya. Dalam konteks ini, guru merupakan ejen yang berautoriti sekaligus dapat memberi impak yang lebih positif ke arah pembentukan perpaduan kaum di sekolah. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.